Okey. Jadi secara teorinya ada tiga faktor kepada berlakunya fraud. Okey, dan tiga faktor ini dia secara teori ini dinyatakan dalam bentuk fraud triangle. Dinyatakan dalam fraud triangle tersebut, fraud triangle ni menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kewujudan fraud di dalam sesuatu organisasi. Jadi dalam fraud triangle ni mengatakan bahawa ada tiga faktornya, iaitu opportunity ataupun peluang. Peluang bagi pihak melakukan fraud untuk melakukan fraud ni. Kedua ialah dari segi pressure, iaitu ada tekanan ke atas pihak yang perpetrate, pihak yang melakukan fraud tu untuk melakukan fraud. Dan ketiga ialah rationalization, rasionalisasi, iaitu pihak yang melakukan fraud ni ada perkara yang mereka nak rationalize daripada tindakan fraud tersebut. Okay, kita tengok faktor yang pertama. Faktor pertama ialah opportunity, iaitu peluang. Okey, jadi secara umumnya jika tidak ada peluang untuk melakukan fraud, maka susahlah pihak yang nak melakukan fraud tu daripada melakukannya. Jadi fraud akan berkuranganlah bila peluang tu tidak ada. Namun bila peluang tu besar, maka lebih banyaklah kemungkinan akan berlakunya fraud. Jadi di dalam opportunity pula ada opportunity triangle, iaitu segitiga peluang. Jadi untuk wujudnya peluang, maka perlu kepada tiga perkara pula. Pertama ialah peluang untuk commit, peluang untuk melakukan fraud. Peluang untuk melakukan fraud. Jadi contohlah ya. Contoh kita bagi contoh yang dalam bentuk yang lebih mudah faham, iaitu kecurian lah. Okey. Jadi katakan dalam kelas pensyarah membawa laptop ya. Pensyarah membawa laptop dan laptop tu dia tinggal dalam kelas kan, dan kemudian dia keluar daripada kelas. Okey, dan di kelas tersebut ada pintu kaca, jadi orang daripada luar boleh nampak dalam kelas bahawa ada laptop. Tetapi orang daripada luar nampak ada laptop di atas meja pensyarah, tetapi dalam kelas tersebut kan ada 30 pelajar. Jadi walaupun ada laptop, tetapi tidak ada peluang untuk orang mencuri laptop tersebut kerana banyak pelajar di dalam kelas tersebut. Okey, jadi peluang untuk commit itu ialah peluang untuk commit lah. Tapi bila tak ada pelajar dalam kelas, ada laptop saja dan kelas tersebut kosong. Jadi ada peluang untuk commit. Okey, peluang untuk melakukan. Kemudian satu lagi yang diperlukan ialah commit, and kemudian selepas commit ialah conceal, iaitu menyembunyikan. Okey, maknanya bila menyembunyikan, bila fraud tersebut dilakukan, maka orang melakukan fraud tu dia perlu kepada peluang untuk menyembunyikan fraud yang dilakukan. Okey, jadi kalau dalam kes orang nak curi laptop dalam classroom, jadi kalau dalam classroom tersebut tidak ada CCTV, kemudian pencuri ni pula dia ada backpack kan. Jadi dia boleh masuk dalam classroom tersebut, dan classroom tu tak ada CCTV, jadi tidak dimonitor lah apa yang berlaku dalam classroom. Jadi pencuri tersebut dia boleh ambil laptop dan dia letak dalam backpack dia keluar daripada classroom, orang nampak hanya seperti satu orang pelajar yang bawa backpack. Jadi dia boleh mencuri, dia ada peluang untuk mencuri laptop, kemudian dia ada peluang untuk menyembunyikan apa yang dia buat dengan dia sembunyikan laptop di dalam backpack dia, dan dalam classroom tersebut tidak ada CCTV lah yang capture perbuatan dia. Jadi itu ialah opportunity untuk conceal. Tapi kalau katakan dia dalam classroom tersebut ada CCTV, maka pencuri dia rasa takut sikit, sebab
walaupun dia boleh curi saja laptop tu, tetapi dia tak dapat conceal, dia tak dapat sembunyikan perbuatan dia sebab perbuatannya dirakam oleh CCTV. Okay, tapi bila tak ada CCTV, dia boleh conceal. Ketiga, dia akan convert sebab bila laptop ni kemungkinan kalau laptop ini dijumpai oleh pihak lain dan pihak lain somehow dia boleh akses kepada sistem, dia mungkin boleh dapati dia boleh mendapat maklumat laptop ini kepunyaan siapa. Jadi selagi pencuri ni dia menyimpan laptop tersebut, maka selagi itu dia mendedahkan diri dia kepada bahaya orang akan terjumpalah laptop tu. Jadi apa dia buat, as soon as possible dia akan cuba cari, dia akan cuba jual laptop tersebut di black market, di tempat pasaran-pasaran yang menjual dan membeli barang-barang curi ni. Jadi dia akan cuba jual secepat mungkin supaya dia dapat dalam bentuk cash. Jadi bila dia dapat dalam bentuk cash, maka kalau orang tangkap dia dan tangkap dia dalam bentuk yang dia ada ialah tunai, dia tak ada laptop tersebut, maka susah orang nak prove bahawa dia telah mencuri laptop tersebut. Jadi dia akan cuba convert secepat mungkin. Jadi untuk berlaku wujudnya opportunity, perlu kepada peluang untuk melakukan fraud, peluang untuk menyembunyikan fraud, dan peluang untuk menukarkan apa yang dicuri tersebut kepada bentuk yang susah nak identify. Okay, mungkin dalam bentuk tunai, mungkin dalam bentuk istilah yang lebih besar lagi, kita panggil ni sebagai money laundering lah. Okay, pengubahsuaian wang. Itu ialah faktor pertama untuk berlakunya fraud. Faktor yang kedua ialah pressure, iaitu ada tekanan. Okay, so tekanan ni pula boleh, kalau fraud ini dilakukan oleh employee secara perseorangan, maka employee tersebut adalah dia punya pressure, tekanan-tekanan dia sendiri. Manakala jika fraud tersebut dilakukan oleh organisasi, maka organisasi ada dia punya own pressure lah, tekanan mereka sendiri. Jadi kalau seorang pekerja yang melakukan fraud, mungkin tekanan yang dihadapi ialah pertama dari segi financial, iaitu mereka ni memang dalam keadaan susah lah, dalam keadaan susah dari segi kewangan, ya. Mereka mungkin banyak hutang, tak cukup wang, gaji mereka tak cukup untuk membiayai keperluan keluarga. Jadi apa mereka buat, mereka terpaksa lah melakukan fraud untuk membiayai keperluan kewangan. Kemudian dari segi lifestyle, mungkin mereka ni memang hidup mewah, kan. Kerja tak seberapa, tapi gaya hidup mewah. Jadi untuk membiayai gaya hidup yang mewah tu, mereka akan lakukan fraud. Yang ketiga ialah dari segi emosi. Mungkin mereka ni mempunyai perasaan tertekan, okey, untuk tertekan lah untuk mengatasi masalah kewangan, okey, ataupun mereka ni tidak emosional mereka tidak stable. Jadi orang yang mungkin emosi tidak stable ni, mereka ada tendensi untuk melakukan penipuan. Kemudian kalau tekanan di sebelah organisasi pula, mengapa organisasi melakukan fraud? Mereka mungkin tertekan dari segi beberapa perkara, mungkin dari segi financial juga, iaitu organisasi dia loss, okay, dia making loss, dia sedang dalam bentuk kerugian. Jadi untuk finance ataupun untuk dapatkan balik, untuk cover balik, mereka akan lakukan fraud. Ataupun industry conditions, keadaan tertekan di dalam industri, saingan yang sangat ketat daripada pesaing-pesaing, sehingga mereka lakukan perkara yang nak dapat unfair advantage ke atas pesaing-pesaing mereka. Yang ketiga ialah management characteristics, iaitu sifat pengurus. Mungkin sifat pengurusan tu sendiri yang mementingkan diri sendiri berbanding dengan mementingkan
owner of the organisation. Jadi kerana sifat tersebut mereka melakukan fraud. Jadi ini mungkin tekanan-tekanan yang dihadapi oleh organisasi yang menyebabkan mereka membuat fraud. Dan faktor yang ketiga dalam melakukan fraud ialah rationalization. Ini bukan setakat ada opportunity. Kalau orang tu ada opportunity, ada peluang untuk lakukan fraud tapi tidak ada pressure, tidak ada tekanan, jadi mereka mungkin tak buat. Tapi kalau mereka ada peluang dan ada tekanan untuk lakukan fraud, dan satu lagi ada rationalization, iaitu mereka merasionalisasikan tindakan mereka. Mereka kerana pertamanya mungkin dari segi mereka beri justifikasi. Ada justifikasi mereka. Mungkin kalau seorang pekerja dia sepatutnya dinaikkan pangkat dan dia nampak bahawa orang lain yang tidak perform seperti dia yang naik pangkat. Dia tak naik pangkat tetapi orang lain naik pangkat, maka dia rasa dia akan memberi justifikasi. Saya melakukan fraud ni, saya membuat kecurian ini kerana sebenarnya saya yang layak. Bahkan ada kes pun yang mana orang ni akhirnya ditangkap dan ditanya kepada dia, kan, contohnya lah kenapa kamu ambil 100,000, kenapa kami tak ambil 110,000 ke, kan. Dia kata yang saya patutnya naik pangkat dan nilai saya naik pangkat tu, gaji-gaji dan sebagainya, jumlahnya ialah 100,000. Kalau saya ambil lebih daripada tu, saya tak justified untuk ambil lebih daripada tu, sebab saya sepatutnya saya naik pangkat saya nilainya yang dihasilkan adalah 100,000 sahaja. Jadi kenapa saya nak ambil lebih daripada tu? Jadi dia bagi justifikasi begitu. Okay, jadi mungkin dari segi justifikasi, ada justifikasi. Okay, orang yang melakukan fraud tu ada dia memberikan justifikasi kepada fraud yang dilakukan. Kedua ialah mungkin dari segi attitude lah. Sikap mereka ada dendam kepada organisasi. Dan ketiga ialah lack of personal integrity. Memang orang ni yang lakukan fraud ni memang dia tidak ada integrity. Jadi pada mereka lakukan fraud ni bukan benda yang salah pun, tak ada benda, kan. Kadang-kadang melakukan fraud tu satu challenge yang menyeronokkan pula, kan. Jadi itu mungkin dari segi attitude mereka. Jadi biasanya bila berlaku fraud ni ada tiga perkara besar lah yang menyumbang kepada berlakunya fraud, iaitu ada peluang untuk lakukan fraud, keduanya ada tekanan, dan ketiga ada rasionalisasi kepada mereka melakukan fraud.